Selepas tamat belajar, aku menyewa sebuah apartmen di kawasan bandar. Di sinilah gangguan itu terjadi lebih peribadi. Bunyi lonceng kaki sering kedengaran di ruang tamu, walaupun rakan serumahku Sarah tiada di rumah. Punca bermula selepas aku bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku berada di kebun datuk. Seorang wanita tua berpakaian kebaya lusuh dan berkain batik sebagai kerudung menyapaku. Wajah berkedut seribu, rambutnya putih mengurai dan giginya sudah tiada. "Nek nak bagi sesuatu," katanya sambil tersenyum ramah yang menyeramkan. Dia menghulurkan sebuah bungkusan kain kuning kecil diikat dengan benang merah. Sebaik saja aku menyambut bungkusan itu, dengan tangan kiri wanita itu hilang. Aku tersentak bangun dan tidur dengan keadaan tangan kiriku menggenggam sesuatu, walaupun tangan itu kosong. Bapaku memberi amaran keras apabila aku menceritakan mimpi itu syaitan yang nak menyesatkan. Dia nak jadi pendamping sebab iman kau lemah. Jangan terima apa-apa dalam mimpi. Kejadian paling ngeri berlaku sewaktu aku demam di rumah sewa. Aku terlena di waktu petang. Tiba-tiba aku terjaga kerana terdengar bunyi sesuatu bergesel pada lantai mozaik. Aku melihat ke arah hujung kaki. Di sana satu susuk tubuh rentung dengan kulit yang luruh sedang bersila. Perutnya berlubang dan matanya berdarah. Dia mengesok ke depan dan ke belakang secara berirama, seolah-olah sedang menari tarian pemujaan. Bau daging terbakar menyelubungi bilik. Aku cuba menjerit memanggil Sarah, tetapi lidahku kelu. Makhluk itu mengesot merapati wajahku. Bau hangitnya membuatkan aku hampir hitam. Dia menyeringai menampakkan gusi berdarah. Lalu perlahan-lahan kepalanya berpusing 180 darjah ke belakang sebelum dia tembus hilang ke dalam dinding. Seorang rakan berbangsa Cina, Jerry, yang meminati kisah paranormal, menyedari perubahan pada diriku. Dia membawa aku bertemu seorang sifu. Di tokongnya, Jerry mendakwa sifu itu memberitahu bahawa entiti tersebut sudah lama mengenali aku dan ingin berkawan. Jerry membakar kertas kuning dan melakukan upacara ringkas di depan pintu rumah sewaku. Walaupun aku merasa ragu-ragu dengan cara itu, anehnya gangguan bunyi lonceng dan perabot beralih berhenti serta-merta selepas itu. Keadaan menjadi tenang buat seketika. Namun ketenangan itu hanyalah sementara. Bayangan warisan tidak akan pergi semudah itu. Apabila aku mendapat tawaran menyambung pelajaran di Pantai Timur setahun kemudian, dia menunjukkan tariknya semula dengan cara lebih berani. Kisah di Pantai Timur itu lebih panjang dan lebih dahsyat akan aku sambung dalam lembaran seterusnya. Warisan Bayangan Hitam 2. Nantikan. Untuk orang yang sukakan video ini, jangan lupa tekan button like, subscribe